Okay, Assalamualaikum class. So kita continue our lesson, okay, with the discussion about example 3, page 22. Okay, hopefully kamu dah buat, okay, supaya kamu tahu kat mana yang tak pasti, yang tak faham, kat mana yang tak faham, so that you know apa yang kamu tak tahu. Okay, kalau kamu sendiri tak tahu apa yang kamu tak tahu, so madam tak boleh tolong. Alright. So kita baca soalan. A quantity of 100 ml of 0.5 molar HCl is mixed with 100 ml of 0.5 molar NaOH. So kita nampak ada acid dan ada base. So mesti melibatkan enthalpy neutralization. Okay, neutralization. Okay. It's in a constant pressure calorimeter that has a heat capacity. Constant pressure calorimeter that has a heat capacity. Maksudnya ini adalah heat capacity untuk siapa? Untuk calorimeter. C besar. Sebab joule per degree Celsius. Okay, dia bukan bagi tahu spesifik kan? Okay. The initial temperature of the HCl and NaOH solution is the same, 22.5 degree C, and the final temperature of the mixed solution 24.9. So dia increase, okay, daripada 22.5 jadi 24.9. So kamu akan dapatkan situ dia punya delta T. Calculate the heat change for the neutralization reaction. So dia minta apa? Dia minta delta H neutralization. Okay, so tengok balik apa definition enthalpy neutralization. Dia apa yang 1 mol. Okay, tengok balik definition so that kamu tahu macam mana nak cari enthalpy neutralization. Okay, assume that the densities and specific capacity and specific heat of the solution are the same as for water. Okay, maksudnya dekat sini solution kita sama dengan water lah. Okay, so ini bila enthalpy neutralization, okay, kamu tengok betul-betul ni apa yang beda nak terangkan. Okay, ini adalah density, ini adalah specific heat capacity kan. Okay, so ini adalah C solution ataupun CW, C kecil, specific. Okay, so bila melibatkan enthalpy neutralization, okay, so kamu cari dulu berapa banyak heat yang release dulu. Okay, nanti sebenarnya adalah beberapa step tapi it depends. Kalau sama ada kamu nak buat equation dulu ke nak cari mol dia, it depends. Okay, kalau nak cari dia punya heat release dulu, okay, kamu boleh cari heat release dulu, cari delta T and then cari heat release. So surrounding kita sekarang ada dua, satu solution, okay, satu lagi adalah calorimeter sebab dia bagi nilai data untuk apa tu calorimeter, iaitu heat capacity, and then dibagi solution. Of course lah kalau neutralization, okay, kita kena buat equation untuk neutralization. H2O yang terasa tu adalah solution kita. So maksudnya kita dah ada specific capacity for solution, specific capacity. Okay, so kita akan gunakan formula MSCS delta T. S ni adalah untuk solution, iaitu solution kita dalam neutralization, solution kita adalah sama dengan water. Okay, solution maksudnya kalau nak cari mass dia adalah daripada volume, hasil tambah volume acid dan base. Okay, so kita anggap dekat situ dia punya volume dan kita boleh cari dia punya mass menggunakan density of water. Okay, so kita punya mass adalah 100, okay, 100 gram sebab yang dia bagi adalah apa, dia bagi berapa 100 ml. Sekejap mari check. Okey, okey, ditambahkan 100. Okey, maksudnya dekat sini ni adalah totalnya adalah 200 lah sebab apa, dia daripada acid dan juga base. Okey, kenapa tukar dalam gram terus? Sebab kita menggunakan density, okey, density of water sebanyak 1 gram per mil. So terus dapat dia punya dalam bentuk gram. Specific capacity for water 4.18 and 2.4 degree C adalah delta T dia. So this is heat capacity for calorimeter and delta T. So kita dapat heat banyak ni. So daripada reaction neutralization tadi, heat yang release adalah sebanyak 2810.4 joule. Okay, for enthalpy neutralization kamu kena buat equation sebab kita nak tengok berapa mol yang terhasil, mol water ya. Sebab daripada enthalpy neutralization kita yang 1 mol adalah 1 mol of water. So, kamu kena cari berapa, kita nak tahu berapa mol water, kita kena tahu berapa banyak mol NaOH dan mol HCl. Cari siapa yang limiting reactant, baru kita boleh compare dengan H2O. But then, for this case, dua-dua mol adalah sama.
0.05. So, kita boleh menggunakan mana-mana saja sebab dia sama, tak ada siapa limiting. Okey, kalau katakan mol berbeza, macam mana nak cari limiting? Okey, cara paling ringkas, sebab dia tak uji kamu limiting reactant kat sini, kamu boleh menggunakan perkadaran. Okey, bahagi saja dengan dia punya stoichiometry. Macam ni kan, 0.05 bahagi 1. Contohlah, contoh kat sini 2, bahagi 2. Kat sini 0.05 bahagi, katakan kat sini 3. Okey, bahagi 3. Bagi dia punya coefficient tu. Lepas bahagi coefficient dia, baru compare. Siapa nilai kecil, maksudnya itulah limiting reactant. Okey. Alright, so disebabkan dua-dua sama, okay, maksudnya kita boleh katakan samalah dengan mol H2O juga sebab equation ni dah balance. Okay. So, bermakna 0.05 daripada equation kita ada kat sini 0.05 mol jugalah. Okay, reaction tadi sebenarnya dia release heat sebanyak 2810.4 joule. Dia sebenarnya release ni adalah release by 0.05 mol of water. Okay, sebab dalam kes kita sekarang yang kita gunakan mol adalah sebanyak 0.05 mol sahaja yang terlibat, bukan 1 mol. Maksudnya 2810.4 ni bukan untuk 1 mol tapi untuk 0.05. Okey, tapi dalam enthalpy neutralization kita nak 1 mol. 1 mol water. So, kalau kita nak 1 mol water, buat perkadaran if 1 mol of water, so berapa banyak heat release. Okey, buat perkadaran 1. Okey, buat stoichiometry 1 darab dengan nilai 2810.4 bahagi 0.05. Okey, yang ni Madam tulis negatif pula. Okey, sebab dia release kan. Tak tulis pun tak apa. Nanti last baru tulis. Okey, bila saya tulis siap-siap boleh juga. Okey, letak negatif terus siap-siap. Okey. So, bermakna yang ini heat release dia. So, ini adalah untuk 1 mol kan. Okey, sebab 1 mol ni. So, last kali kita conclude balik enthalpy neutralization, okay, adalah negatif 56.21 kJ per mol. Kalau soalan minta write the thermochemical equation, thermochemical equation, so daripada balik kamu kena buat, okay, last kali kamu buat, okay, nanti kamu tulis balik, tulis equation dia dan buat delta H neutralization adalah negatif 56.21 kJ per mol. Macam tu, tak ujung. So, ini kita panggil dia thermochemical equation. Okay. Tapi soalan just minta banyak heat release, so kita terus tulis jawapan yang ni lah. Alright. Example 4. Okay, enthalpy of combustion. Okay, tadi neutralization and then combustion. Macam kata dimension awal-awal, biasanya neutralization and combustion sahaja yang terlibat dalam kita punya pengiraan calorimeter ni. Okay. Alright, enthalpy combustion of benzoic acid CCH5COH is negative 3226.7 kJ per mol. Dia bagi pula enthalpy combustion negatif 3226.7 kJ per mol. Apa yang kamu faham daripada sini? Bermakna 1 mol ni dia refer pada siapa? Tengok balik enthalpy combustion punya definition. Sebab tu kau kena hafal enthalpy semua definition tu. 1 mol dia refer pada siapa? Pada bahan yang dibakar. So, sekarang kita punya combustion adalah benzoic acid. So, ini 1 mol ni adalah untuk 1 mol benzoic acid. Sebab tu itu tersiratnya. Yang ni lah. Yang ditulis macam ni. Tapi secara yang sebaliknya, yang ni kita kena faham 1 mol dia. When 2 gram benzoic acid is completely combusted in bomb calorimeter. Okay, yang ni sekarang kes kita 2 gram sahaja kita guna. Okay, iaitu dalam bomb calorimeter kita, bomb calorimeter tu dia ada 2 kg of water. The temperature of water increase by 3.8 degrees C. Increase by maksudnya ini adalah delta T. Tak payah tolak dah. Calculate the heat capacity of the calorimeter. Dia minta heat capacity of calorimeter, maksudnya dia minta C besar for calorimeter. Okay, dia bagi specific capacity of water. Ini dia bagi C kecil water, and then molar mass dia bagi siap-siap untuk benzoic acid. Alright, so jom kita tengok macam mana nak selesaikan soalan ni. Okay, first sekali kira mol untuk benzoic acid. Dalam kes kita hanya menggunakan 2 gram sahaja, bukan 1 mol. So, tapi kita nak tengoklah berapa banyak mol yang kita gunakan dalam kes kita, iaitu dia 0.0164 mol. Okey, ini yang kita punya eksperimen. Faktanya adalah dia cakap enthalpy combustion for benzoic acid adalah banyak ni.
iaitu negatif 3226.7 kJ per mol. Ini yang fakta yang dia bagi tahu. Apa maksud benda ni? Okey, Medan cakap tadi kan. So maksudnya adalah dia adalah 1 mol of benzoic acid release heat, okey, yang banyak ni. Okey, nak cakap dah. Alright. So bermakna berapa banyak sebenarnya heat release dalam eksperimen kita ni? Iaitu kita guna 0.0164 ni, berapa banyak yang heat release sebenarnya? Kita tak boleh guna yang ni sebab ini adalah untuk 1 mol. Okey? Ini adalah untuk 1 mol, bukan untuk 0.0164 mol. So kita kena cari kalau 0.0164 mol, berapa banyak heat release. So buat darab silang tu maksudnya yang silang dengan dia darab lah. Ke sana dia kena bahagi. Okey. So kita dapatlah heat banyak tu. So bermakna dalam kita punya eksperimen, heat yang release adalah sebanyak yang ini sahaja. 52.92 kilojoule. Faham? Okey. So, dalam konsep kalorimeter, okey, bermakna, okey, 52.92 ini adalah dekat mana kedudukan dia? Okey, kedudukannya adalah di bahagian sini. Okey, bermakna kita tak boleh guna nilai yang per mol dia bagi tu. Okey, so kita tak boleh guna yang tu. So kamu kena menggunakan, okey, yang nilai yang kita dah dapat tadi. So kita punya surrounding adalah water, okey, dan juga calorimeter. Okey, so jangan masukkan nilai 3226.7 dalam ni. Okey, itu untuk 1 mol. Dalam kes kita hanya menggunakan 2 gram sahaja benzoic acid, iaitu sebanyak 0.0164 tadi tu. Okey, so kita guna 52.92 yang kita dah kira tadi slide sebelum ni. Tapi jangan lupa kilo tukar kepada joule. So kalau kilo 10 kuasa 3 lah. Okey, so mass of water, okey, mass of water dia bagi tadi sebanyak 2 kilogram, tukar dalam gram. Okey, kalau tak pasti dia punya unit, tengok constant kita unit dia gram. Takkan kamu nak guna kilogram. Okay. So 2000 gram. Masukkan dia punya specific capacity of calorimeter 4.184. Okay. And then dia punya delta T 3.8. So ini yang kita nak cari. Okay. Calorimeter kita, macam mana kita nak guna C besar? Sebab soalan dia minta heat capacity, bukan specific capacity. Lagipun dia tak bagi tahu pun mass calorimeter. Macam mana tiba-tiba nak guna yang heat and specific kan? So kita guna heat capacity yang C besar ni. Okay. Yang kecil ni untuk kalorimeter. Alright. So, kita dapatlah jawapan. Masukkan nilai, tekan kalkulator. Kalau tak dapat jawapan sama dengan madam ni, kamulah salah tekan kalkulator. Okay. Maksudnya ada something wrong lah. Alright. So, dapatlah. Unit dia mesti joule per degree Celsius. So, ini adalah kita punya heat capacity for calorimeter. Alright. So, example yang kelima, yang page, ini page berapa? Ini page, ini salah copy lah ni. Ini adalah page 5, betul. Page 24, betul. Okay, page 24. Okay, the last example, right? Okay, so tengok a calorimeter contains 400 ml of water. Okay, so kita tengok kita punya calorimeter tu, let's say lah kita punya calorimeter macam ni. Okay, dia kata dia ada 400 ml of water. Suhu dia adalah 25 degree Celsius. Okay. If 600 ml, okay, so dia kata ada satu lagi, okay, bekas dia masukkan. Alah, buruk sangatlah, jap dia padam balik. Okay, dia kata if 600 ml of water at 60 degree C is added to it. Okay, maksudnya dia nak tambahkan. Okay, dia masukkan sekarang. Okay, nak masukkan 600 ml water, di mana suhu dia, okay, suhunya adalah 60 degree Celsius. Okay, so dia tuang dalam tu. Determine the final temperature. Okay, ini seolah macam ni lah. Macam kita air, kita masukkan air, dia akan capai satu suhu yang sama. Okay, sebab dia akan ada yang air panas, okay, dia akan release heat, air yang sejuk dia akan absorb heat, supaya dia akan capai satu temperature yang sama. Okay, so sekarang dia minta determine the final temperature, berapa final temperature dia. Okay, initial temperature masing-masing ada, tapi final temperature dia akan ada satu temperature yang sama sebab dia dah mix, okay, jadi satu bekas dah, iaitu 1 liter kan. Right, dah campur, dia akan dapat satu temperature yang
temperature lah. Okay. Alright. So, kita tengok solution dia. Okay, heat release adalah sama je. Dia punya konsep sama je. Heat release sama dengan heat absorb. Tapi dalam kes kita ni, dia tak ada apa-apa solution kan. So, kita kata heat release by hot water. Hot water of course akan release heat sebab temperature dia akan turun. Okay. And then kalau heat absorb adalah cold water dia akan absorb heat. Okay. Air lebih sejuk dia akan absorb. So, sekarang kita guna sama juga formula dia sebab apa kat sini dia bagi water je kan. So specific capacity dia kat sini samalah. CW sama. Mass of water kat sini okay, berbezalah untuk kedua-dua sekali. Okay. So untuk hot water kita kat sini adalah 600. Okay, darab dengan 4.18. Okay, darab dengan delta T1. Okay, so ini adalah 400 4.18 darab dengan delta T2. Okay, so delta T1 dekat sini, apa dia? Delta T1 dekat sini adalah, okay, daripada suhu yang tinggi, dia akan turun suhu dia sebab heat release kan. Dia akan jadi satu nilai, iaitu kita letak Y lah dulu. Okay, and then delta T2 yang dekat sini pula, maksud dia apa? Maksudnya, daripada temperature yang tinggi yang kita nak cari nanti, dia akan jadi, finalnya adalah 25 degree Celsius. Sebab ini adalah yang, air yang lebih sejuk kan. Okay, so kita masukkan semua nilai, okay, untuk dapatkan Y. Y yang ni, dia samalah yang ni. Okay, so masukkan nilai, tolak, tambah, apa darab-darab bahagi apa semua, kamu akan dapat final temperature adalah 46 degree C. Okay, so cuba kamu, yang mana yang tak buat lagi tu, cuba yang tak dapat ke apa kan. Okay, ikut step ni, cuba kira dapat tak, faham tak apa yang Mada sampaikan. Okay. Alright, so habis slide kamu, nota kamu, kemudian ada tambahan soalan. Okay, so ini adalah enthalpy neutralization. Okay, dia bagi equation, dia lebih kurang sama tadi lah. Soalan ni lebih kurang sama tadi je. Tapi dekat sini dia bagi heat of neutralization dia bagi yang ni 56.2 dia bagi dah siap-siap. Okay, maksudnya ini adalah enthalpy neutralization negatif 56.2 kilojoule per mol. Ingat per mol ni dia refer pada H2O sebenarnya. Okay, so the initial temperature of HCl and NaOH dibagi 23.2. Okay, calculate the final temperature of the reaction. Nah, ni lain sikit dia punya soalan. Dia minta final temperature. Dia bagi calorimeter heat capacity dia bagi 15.2. Dia bagi heat specific capacity of the solution 4.18. So our surrounding ada dua, iaitu calorimeter dan juga water ataupun solution. Okay, soalan dia P my tentu juga sama aja. Okay, so heat release, okay, heat release by, yang ini yang maksud maksud delta H tadi yang saya cakap ni. Ni untuk 1 mol. Okay, alright. So sekarang mol of NaOH, mol HCl sama. Itu kita boleh tengok daripada equation dia samalah dengan mol H2O juga sebab kebetulan NaOH dan HCl dua-dua mol sama. So tak ada supplementing reactant. So mana-mana je ambil untuk compare dengan H2O untuk dapatkan mol H2O. Okay, so mol dia adalah 0.15 mol. Okay, daripada apa yang pernyataan yang diberi, okay, yang dibagi adalah enthalpy neutralization adalah negatif 56.2 kilojoule per mol. Okay, ini maksud dia. Sekarang kita nak cari berapa banyak heat release kalau dia 0.1 mol sahaja. Mol water kan sekarang kita adalah 0.15 mol sahaja. Yang kita ada adalah untuk 1 mol. 56.2 ni untuk 1 mol. So, kita cari untuk 0.15 mol. Okay. So, untuk 0.15 mol, H2O yang release adalah sebanyak berapa? Okay, buat darab silang dan kita dapatlah jawapan dia. Release sebanyak 8.43 kilojoule. Okay. Alright. So, kita buat menggunakan konsep calorimeter. Heat release is equal to heat absorbed by calorimeter and the solution. Masukkan nilai. Ini adalah 8.43 kilojoule tadi yang release by 0.15 mol water. Sebab kita hanya ada 0.15 mol sahaja dalam reaction kita. Bukan 1 mol. So, tak boleh menggunakan yang untuk 1 mol. Sebab tu kita kira yang tadi before this. Yang ni. Okay, kita guna yang ni. Jangan guna yang 56.2. Ini untuk 1 mol. Alright. So soalan dia ni sikit. Alright. So masukkan nilai, kita dapatlah nanti dia punya delta T.
Alright, so jawapannya adalah itu baru data T. Okay, yang final temperature-nya adalah tolaklah dengan 23.2, dapatlah 33.103 degree Celsius. Okay, alright. So, Meda tinggalkan kamu dengan satu extra questions. Okay, boleh screenshot ke apa dan dapatkan maklumat apa yang dia bagi. Alright, dan kamu tengok dapat tak jawapan akhir yang ni. Okay, so buatlah sendiri. Kalau tak dapat, boleh tanya madam. Kalau dapat, okay, it's okay. Tak payah hantar. Okay, alright, so habislah kita untuk chapter 2. Sekejap je kan. Okay, so kita tengok sikit summary dalam calorimeter ni. Okey, yang ni lah. Okey, cuma nak cakap formula dia sebenarnya tak banyak macam ni lah. Okey, cuma yang ini it depends on the surrounding. So, ini apa yang kita belajar hari ini. Alright. So, ada sedikit pesanan lah pada kamu ni. Okey, so kamu beli buku tutorial tu, okey RM10 tu, cuba buat soalan tutorial. Okey, sebab dia dah bagi-bagi dah ikut soal topik. Okey, so hari ni kita belajar 2.2. Okey, so buatlah untuk calorimeter. Okey, calorimeter tu dia tak ada jawapan akhir. Meda perasan tak dapat jawapan akhir daripada soalan nombor 6 sampai nombor 10. So, boleh buat dulu. Kalau nak pastikan dia punya jawapan akhir berapa, boleh WhatsApp madam. Okey? And then sama juga buat yang lain-lain, 2.1, 2.3, 2.4 sampai habislah buat. Okey, sebab ada jawapan akhir diberi. Okey, it's easier for you untuk check yang punya jawapan lah. Alright. So, dah habis tutorial, we can move to the MST questions. Okey, kalau lagi advance boleh buat PSPM terus. Okey? Alright. So, that's all for today. Okay. So, thank you.